Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, apa khabar semua? Okey, cikgu harap anak-anak murid cikgu semua berada dalam keadaan sihat. Di samping dengan keluarga. Hari ini cikgu akan berkongsi dengan murid-murid semua berkaitan dengan satu topik pembelajaran tingkatan 4, iaitu tajuk kategori serangan, iaitu bola sepak. Bola sepak sebagaimana kita sedia maklum adalah satu permainan yang sangat popular di dunia. Banyakkannya di televisyen menayangkan liga-liga seperti Liga Spain, EPL, Liga Itali, Liga Jerman. Dan kita lihat permainan bola sepak ni adalah permainan yang sangat menyeronokkan. Dan kebanyakannya pelajar lelaki, tetapi sekarang juga di kalangan perempuan permainan bola sepak adalah permainan yang paling popular di negara kita. Semasa dalam tingkatan 1, murid-murid telah diajar dengan kemahiran asas bola sepak. Kemahiran-kemahiran asas seperti menahan bola, menghantar bola, menangkap bola, menjaringkan gol, menggelecek, menangkap bola, melakukan betesan. Kemahiran-kemahiran asas ini adalah sangat penting apabila mereka masuk ke tingkatan 4, kerana dalam tingkatan 4 murid-murid akan diajar dengan satu pembelajaran yang lebih advance, iaitu bagaimana mereka perlu menggunakan formasi apabila mereka melakukan serangan dan juga apabila mereka bertahan. Setiap jurulatih di mana-mana di dunia ini mempunyai falsafah atau filosofinya sendiri. Dan falsafah dan juga formasi yang digunakan oleh jurulatih adalah mengikut keadaan semasa. Dan filosofi ini ataupun formasi yang digunakan ini sebenarnya perlu dipraktikkan semasa latihan supaya pemain-pemain dapat mempraktikkannya apabila berada dalam perlawanan sebenar. Terdapat pelbagai formasi yang digunakan oleh semua jurulatih di dunia. Contoh ada 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2. Semua formasi yang digunakan ini adalah bergantung kepada keupayaan pasukan masing-masing. Teruskan menonton kerana pada hari ini cikgu akan share tentang apakah kepentingan formasi kepada pasukan. Dan kenapa formasi-formasi ini digunakan apabila kita melakukan serangan dan juga apabila kita melakukan teknik untuk bertahan. Dan pada hari ini satu perkongsian yang menarik daripada cikgu menggunakan satu medium khas, iaitu menggunakan PS4. Kerana dengan menggunakan PS4 ni perkongsian adalah lebih jelas, dan murid-murid dapat melihat dan mempraktikkannya, dan mengaplikasikannya dan memahami kenapa formasi ini digunakan. Lepas waktu PKP ni kita boleh applykannya di Padang bersama dengan murid-murid tingkatan 4, kerana formasi yang digunakan ini kita akan dapat melihat keberkesanannya apabila mereka melakukan di dalam keadaan sebenar. Teruskan menonton. Saya akan berkongsi video seterusnya berkaitan dengan formasi menggunakan PS4. Selamat menonton. Untuk sesi kali ini cikgu akan menerangkan berkenaan dengan bagaimana formasi yang kita akan gunakan apabila kita melakukan serangan dan juga bertahan. Kita akan pilih pasukan pasukan favourite cikgu daripada dulu hingga sekarang, Arsenal. Dan musuh tradisi Arsenal tu MU. Di paparan kita lihat antara formasi-formasi yang kebanyakan jurulatih ataupun cikgu-cikgu boleh applykan kepada pasukan masing-masing ataupun murid masing-masing. Antara formasi ialah 4-2-3-1, 4-5-1, 4-1-1, 4-2-3-1, 4-5-1, 4-4-1-1. Untuk hari ini kita akan mempelajari satu formasi serangan yang asas.
iaitu formasi 3-5-2. Okey, di paparan kita akan mempelajari konsep asas dalam melakukan serangan, iaitu menggunakan formasi 3-5-2. Dalam formasi serangan ini, pasukan akan meletakkan 3 orang pemain pertahanan, 5 orang pemain tengah dan 2 orang penyerang utama. Ketika menyerang, 2 orang pemain tengah akan menjadi pemain penyerang sayap kiri dan sayap kanan. Di paparan kita tengok RM dan LM, iaitu right midfield dan left midfield akan membantu bahagian serangan. Manakala 3 orang pemain tengah akan membantu di bahagian tengah untuk memberi sokongan kepada penyerang di dalam kotak penalti pasukan lawan. Untuk 2 orang penyerang, mereka akan bergerak bebas dan mencari ruang untuk mencari gol. Dan mereka akan bergerak bebas di kawasan gol pihak lawan. 3 orang pemain pertahanan tengah akan berada di kawasan tengah padang apabila pasukan melakukan serangan. Untuk pengetahuan murid-murid semua, formasi ini merupakan formasi yang paling sesuai apabila kita hendak melakukan counter attack ataupun melakukan serangan balas dan membolehkan perubahan transisi formasi lain. Untuk makluman semua, formasi 3-5-2 yang ditetapkan oleh jurulatih adalah perancangan awal dan formasi ini boleh berubah mengikut plan keadaan semasa apabila perlawanan sebenar. Jurulatih ataupun guru-guru boleh mengupdatasikan atau mengaplikan formasi ini kepada murid-murid apabila melakukan serangan. Terdapat pelbagai strategi yang boleh digunakan oleh guru atau jurulatih dengan menggunakan formasi 3-5-2. Di sini saya ingin berkongsi beberapa strategi untuk kita boleh applykan apabila kita menggunakan formasi ini. Yang pertama ialah balance. Kita lihat keseimbangan semua posisi. Dan setiap pemain membantu untuk melakukan serangan. Yang kedua ialah long ball. Melakukan hantaran jauh dan mencari penyerang untuk menjaringkan gol. Seterusnya fast build up. Itu apabila mendapat bola dari pihak lawan dan melakukan build up secara pantas. Seterusnya possession. Possession, setiap pemain memainkan peranan penting untuk membantu pasukan untuk menjaringkan gol. Ini terdapat 4 strategi yang boleh digunakan. Dalam paparan tadi, murid-murid telah diterangkan bagaimana kita boleh menggunakan formasi 3-5-2 apabila kita melakukan serangan. Pelbagai strategi yang boleh kita gunakan. Apa yang telah saya tunjukkan tadi, iaitu strategi menggunakan long ball, hantaran jauh, counter attack, serangan balas, balance, keseimbangan dan juga ball possession. Strategi ini boleh digunakan oleh guru-guru untuk mempraktikkan kepada murid masing-masing. Selepas ini saya akan tunjukkan video macam mana kita mengaplikasikan dalam perlawanan sebenar. Lihat strategi yang kita akan gunakan dalam formasi 3-5-2. Yang pertama ialah balance. Setiap pemain berada di posisi masing-masing.
dan mencari ruang untuk menjaringkan gol. Okey, strategi seterusnya ialah menyerang menggunakan kaedah long ball. Nampak? Tunjukkan. Okey, melakukan larian, menyerang dan menjaringkan gol. Seterusnya ialah serangan menggunakan tactical ball possession. Setiap pemain mempunyai peranan untuk membantu bahagian serangan. Setiap pemain perlu mempunyai kawalan bola yang baik semasa melakukan ball possession. Iaitu menggunakan strategi serangan balas ataupun counter attack. Merampas bola daripada pihak lawan dan terus melakukan serangan balas dengan pantas. Saya berharap perkongsian tadi dapat sedikit sebanyak membantu murid-murid memahami konsep serangan dalam permainan bola sepak. Okey, formasi yang kita gunakan tadi 3-5-2 adalah konsep asas ataupun formasi yang paling baik apabila kita hendak melakukan serangan. Saya berharap murid-murid dapat memahami dan selepas PKP ini boleh mengaplikasikannya di padang. Saya harap murid-murid terus menjaga kesihatan masing-masing dengan melakukan aktiviti fizikal di rumah bersama dengan keluarga, adik-adik, kakak-kakak ataupun abang. Secara tidak langsung dia akan terus meningkatkan kecergasan fizikal kita. Stop COVID-19, kita jaga kita, stay at home. Jangan lupa buat kuis yang cikgu akan bagi, dan nanti cikgu akan semak dan beri markah kepada murid-murid. Sekian, terima kasih. Jumpa untuk perkongsian akan datang, iaitu kita akan pelajari konsep bertahan. Sekian, terima kasih. Bye-bye.